Kenapa nama Lieutenant Adnan ini wujud dalam orang kata buku teks sejarah di Singapura? Sebab peperangan terakhir Lieutenant Adnan adalah berlaku di Singapura, iaitu di kawasan Pasir Panjang ataupun lebih spesifik di Bukit Candu. Okay, jadi pada ketika itu apabila Jepun telah datang berjaya menjajah keseluruhan tanah Melayu sikit, jadi kawasan terakhir untuk mereka jajah adalah di kawasan Singapura. Dan sebelum itu kawasan Singapura pun dah dapat kena capture dah. Orang kata askar British dah kalah banyak. Jadi sampailah ke poin yang terakhir di selatan Singapura, iaitu di kawasan Pasir Panjang. Jadi kawasan Pasir Panjang ini adalah kawasan penentu, kawasan yang mengatakan bahawa keseluruhan tanah Melayu dan Singapura itu berjaya dijajah oleh Jepun. Dan nak dijadikan cerita, kawasan Pasir Panjang itu dikawal ataupun dijaga oleh Lieutenant Adnan dan juga pejuang-pejuang yang lain. Jadi pada 13 Februari 1942, Jepun pada ketika itu diketuai oleh Lieutenant Mutaguchi. Beliau dah membuat satu perancangan untuk orang kata capture, orang kata untuk menawan kawasan terakhir, poin terakhir di kawasan Pasir Panjang, iaitu kawasan yang terakhir di Singapura. Jadi kenapa Pasir Panjang ini relevan dan kenapa Jepun nak sangat Pasir Panjang? Sebab kawasan Pasir Panjang ini adalah kawasan yang paling hampir dengan kawasan yang bernama Alexandra di Singapura. Dan Alexandra ni adalah kawasan yang mempunyai banyak tempat-tempat kebajikan, seperti contoh ada hospital dan bekalan makanan, bekalan peluru. Jadi Jepun tahu kebanyakan askar-askar Britain pada ketika itu, askar Melayu lah sekali kita sebut askar Inggeris, pada ketika itu akan bergantung kepada Alexandra, dan Alexandra ini terletak berdekatan dengan kawasan Pasir Panjang. Jadi pada 13 Februari itu, tentera Jepun diketuai oleh Lieutenant Mutaguchi menyerang kawasan yang bernama Permatang Pasir Panjang, iaitu salah satu zon di dalam kawasan Pasir Panjang itu. Mereka serang. Tapi pada ketika itu mereka serang Permatang Pasir Panjang, Company C yang diketuai oleh Lieutenant Adnan berjaya mengawal dan menyebabkan tentera Jepun berundur. Itu adalah salah satu orang kata petanda pertama orang Jepun tengok siapa sebenarnya Lieutenant Adnan ni. Sebab pertama kali mereka nak capai, orang kata nak menawan satu kawasan tu, mereka tak dapat di kawasan Permatang Pasir Panjang. Jadi Company C yang diketuai oleh Lieutenant Adnan itu dapat mengawal kawasan Permatang Pasir Panjang itu daripada ditawan oleh tentera Jepun yang sangat ramai. Jadi pada ketika itu Permatang Pasir Panjang dibedil dengan udara, dibedil dengan tembakan mortar, dibedil dengan bermacam-macam cara lah oleh askar Jepun. Tetapi still Lieutenant Adnan dan sahabat-sahabat beliau ni, pejuang-pejuang lain, dapat mempertahankan kawasan Permatang Pasir Panjang daripada ditawan oleh askar Jepun. Keesokan harinya pada 14 Februari, Lieutenant Adnan mendapat arahan daripada orang kata askar mereka untuk menjaga kawasan Bukit Candu, iaitu satu kawasan di Pasir Panjang. Tadi mereka jaga Permatang Pasir Panjang, ini dalam kawasan yang sama, cuma bertahan di kawasan Bukit Candu sebab mereka dah dapat orang kata information bahawa Jepun akan menyerang kawasan Bukit Candu ni, kawasan yang terakhir lah. Tanah Melayu dah lumpuh disebabkan Jepun dah berjaya tawan, dan tinggal satu tempat ni saja, iaitu di kawasan Bukit Candu. Jadi peperangan terakhir di antara orang kata askar Jepun dengan askar Melayu, pada ketika itu askar Inggeris dah tak ada. Saya maksudkan askar Inggeris ni adalah Regimen Askar Melayu Diraja. Maksudnya semua orang Melayu saja yang bertugas mempertahankan kawasan Bukit Candu yang diketuai oleh Lieutenant Adnan. Pada tanggal 14 Februari itu, tentera Jepun membuat serangan madah berhelah yang pertama. Kita panggil madah berhelah. Kenapa madah berhelah? Sebab tentera Jepun ni pandai. Tentera Jepun dia nak mengkelirukan kem Lieutenant Adnan ni dengan beliau menghantar tentera-tentera Sikh dalam sekumpulan dalam mungkin 20-30 orang berbaris ke Bukit Candu. Tapi mereka semua diikat tangan. Jadi apabila tentera askar-askar Melayu bertahan daripada kawasan atas Bukit Candu, mereka nampak ada askar-askar Sikh yang sedang nak mendaki kawasan Bukit Candu tersebut. Tapi Lieutenant Adnan ini bijak. Lieutenant Adnan tengok dulu senapang yang dipegang oleh tentera-tentera Sikh berkenaan. Dia nampak ini sebenarnya adalah senapang askar Jepun. Jadi itu sebenarnya serangan madah berhelah yang digunakan oleh Jepun, sebab mereka sebenarnya memang nak bagi Regimen Askar Melayu ni attack tentera Sikh tu. Sebab mereka tahu Lieutenant Adnan akan particular, mereka akan nampak senapang askar Jepun tu sebenarnya. Jadi tentera askar Melayu pun menembak orang kata tentera Sikh itu, tapi kemudiannya adalah seorang dua yang berjaya capai ke puncak bukit, menyatakanlah kepada Lieutenant Adnan bahawa sebenarnya ini adalah serangan saja. Jadi mereka pun fokus untuk menunggu batalion serangan daripada Jepun. Dan pada tanggal inilah sebenarnya tanggal terakhir, hari terakhir sebelum Lieutenant Adnan itu syahid pada hari ini, iaitu pada ketika itu selepas serangan madah berhelah oleh tentera Jepun mengenai tentera Sikh itu, kemudiannya sebatalion tentera Jepun datang menyerang Bukit Candu. Kali ini orang kata jumlah yang terlalu besar kerana mereka tahu ini adalah Lieutenant Adnan yang telah berjaya menewaskan mereka di Permatang Pasir Panjang sebelum ini. Jadi mereka dah tahu Lieutenant Adnan ini adalah bukan biasa-biasalah seorang askar yang mempunyai satu kepahlawanan yang tinggi. Semua askar terkorban pada ketika itu. Lieutenant Adnan juga terkorban. Lieutenant Adnan, menurut cerita, Lieutenant Adnan telah pun ditembak dan kemudian digantung atas pokok dan kemudian dicocok-cocok oleh senapang
askar Jepun yang ada orang kata ada pedang di atas tu kan, dicocok. Kerana mereka tak puas hati dengan Lieutenant Adnan yang berjaya orang kata melawan mereka, jadi mereka memang nak cuba menghukum Lieutenant Adnan dengan secara ngeri. Jadi untuk mememorikan peristiwa ini, untuk mengingati peristiwa ini, kerajaan Singapura telah mengadakan satu tanda untuk memperingati perjuangan Lieutenant Adnan dan juga sahabat-sahabat beliau di kawasan yang bernama Kent Ridge Park di Singapura. Di Kent Ridge Park ini terletak di Bukit Chandu lah pada hari ini. Jadi kat situ ada plak yang mempunyai nama Lieutenant Adnan dan nama-nama askar-askar yang lain yang terkorban dalam peperangan di Bukit Chandu. Kemudiannya pada tahun 2002 kerajaan Singapura juga telah menggazetkan suatu banglo lama milik orang British lah di kawasan Bukit Chandu tu juga. Mereka telah jadikan banglo tersebut sebagai suatu museum yang dipanggil sebagai Reflections at Bukit Chandu, iaitu suatu museum untuk memperingati perjuangan Regimen Askar Melayu Diraja yang diketuai oleh Lieutenant Adnan di Bukit Chandu di Singapura. Dan sehingga ke hari ini kalau anda melancong ke Singapura, pergilah ke Bukit Chandu, ke museum yang bernama Reflections at Bukit Chandu. Dia akan memaparkan segala monumen, jalan cerita, penceritaan, semua ada di muzium berkenaan, sangat komprehensif. Dan kemudiannya sebagai petanda lagi macam mana Singapura recognize Lieutenant Adnan sebagai hero, apabila kerajaan Singapura akan menganugerahkan Lieutenant Adnan Award kepada pelajar-pelajar Melayu yang berjaya mendapat keputusan yang cemerlang di universiti-universiti di Singapura. Untuk meraihkan Big Bicentennial Celebration Singapura 200 tahun, mereka telah pun mengeluarkan gambar Lieutenant Adnan itu di dalam note $20 di Singapura. Itu adalah note orang kata limited edition lah. Ada gambar Lieutenant Adnan di dalam note $20 berkenaan. Dan itulah bagaimana sebenarnya Lieutenant Adnan ini, beliau pergi orang kata syahid dan beliau meninggalkan nama yang cukup gah, bukan saja di Malaysia. Di Malaysia tu kita tahu, tapi juga di negara jiran kita. Singapura juga mengenal ataupun menghormati Lieutenant Adnan sebagai salah satu pejuang di Singapura.